saya Muhammad Madani bin Muhammad Mazlan. Saya ingin membentangkan tema pertikaian sepadan dan tuntutan wilayah. Tajuk yang saya pilih, konflik di Pulau Sipadan dan Ligitan. Pendahuluan. Konflik antara negara merupakan satu perkara yang menjadi isu antara satu atau dua buah negara yang lebih lagi melibatkan isu kedaulatan dan isu sepadan. Secara umumnya, Pulau Sipadan dan Ligitan berhampiran dengan negara Indonesia yang mana terletak di Laut Sulawesi dan jarak antara dua pulau ini hanya 15.5 batu nautika. Tindakan Malaysia mengeluarkan peta baru pada tahun 1979 merupakan titik tolak kepada berlakunya konflik antara negara jiran, dan hal ini bertepatan dengan konflik yang berlaku antara Malaysia dan Indonesia melibatkan Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan. Pulau Ligitan dan Sipadan ialah dua pulau kecil yang terletak di Laut Sulawesi di pesisir tenggara negara Malaysia di Sabah. Kedaulatan ke atas pulau-pulau telah dipertikaikan oleh Indonesia dan Malaysia sejak 1969 dan dipergiatkan pada tahun 1991 apabila Indonesia mendapati Malaysia telah membina beberapa kemudahan pelancong di Pulau Sipadan. Indonesia mendakwa ia telah membuat perjanjian lisan dengan Malaysia pada tahun 1969 untuk membincangkan persoalan kedaulatan ke atas pulau-pulau. Malaysia bagaimanapun menafikan tuduhan perjanjian di antara mereka, mengekalkan bahawa pulau-pulau itu sentiasa menjadi sebahagian daripada wilayah negeri Sabah. Kedua-dua negara tidak memecah zon maritim mereka di kawasan itu dan mahkamah tidak diminta memerintahkan perkara selanjutnya. Pada 2 November 1998, kedua-dua negara bersetuju untuk membawa perkara ini ke Mahkamah Keadilan Antarabangsa. Indonesia telah menegaskan bahawa ia telah memperoleh hak milik ke atas Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan berasaskan perjanjian antarabangsa, iaitu melalui Convention Inggeris-Belanda 1891 antara Great Britain dan Netherlands. Perjanjian itu katanya telah menerangkan di mana terletaknya sepadan yang membahagikan pemilikan harta antara Belanda dan Britain di atas Pulau Borneo. Indonesia mendakwa artikel 4 Convention 1891 itu membawa maksud bahawa garisan sepadan di atas tanah di latitude 410 utara boleh dipanjangkan ke arah laut, dan apabila dibuat demikian, Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan akan terletak di sebelah bawah garisan tersebut, dan maka dengan itu adalah terletak di sebelah kawasan Indonesia. Artikel 4 Convention 1891 itu berbunyi seperti berikut. Namun, Malaysia mempertikaikan tafsiran Indonesia terhadap Artikel 4 Convention 1891 dan menegaskan bahawa garisan sepadan berkenaan berakhir di pantai timur Pulau Sebatik dan tidak berterusan di atas lautan. Perjanjian itu sendiri tidak merujuk kepada sebarang peta dan tiada apa-apa peta yang dilampirkan kepada perjanjian itu. Ujar-ujar Malaysia adalah berasaskan makna sebenar perkataan-perkataan yang digunakan di dalam perjanjian itu, dan perkataan-perkataan dalam perjanjian itu membawa maksud bahawa garisan sepadan berkenaan tidak berterusan jauh ke timur hingga sampai ke laut. Oleh demikian, Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan bukannya terletak di sebelah selatan daripada seberang garisan sepadan, kerana garisan sepadan yang dikatakan wujud hanyalah teori yang dikemukakan oleh Indonesia. Malaysia mewarisi hak milik secara turun-temurun mengenai asas pertama. Malaysia berhujah bahawa ia dan kerajaan sebelumnya telah memperoleh hak milik yang sah ke atas Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan melalui satu siri perjanjian dengan negara-negara lain yang berkepentingan di kawasan itu. Perjanjian tersebut termasuklah penyerahan hak dan penyerahan kuasa 1878 ke atas sebahagian daripada tanah dan wilayah di Pulau Borneo yang dilakukan oleh Sultan Sulu kepada Alfred Dane dan Baron von Auerbach selaku wakil sebuah syarikat British. Kemudian hak milik British ke atas Borneo Utara diiktiraf oleh negara Sepanyol pada tahun 1885, oleh negara Belanda pada tahun 1891 dan oleh Amerika Syarikat pada tahun 1930. Akhir sekali, Sabah termasuklah Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan menjadi sebahagian daripada wilayah Malaysia di bawah Perjanjian Malaysia 1963. Malaysia mempunyai hak milik kerana melaksanakan pelbagai efektif mengenai asas kedua. Malaysia menyatakan
bahawa ia telah membawakan beberapa bukti di dalam permohonan memorandum bertulis dan juga secara semasa pembicaraan lisan bahawa Pulau Legitan dan Pulau Sipadan sebenarnya merupakan hak milik dan tertakluk kepada pentadbiran Malaysia dan juga kerajaan sebelumnya. Semenjak tahun 1878 adalah mustahil bagi Indonesia untuk mengubahkan sebarang bukti serupa dengan itu. Pada hari terakhir giliran wakil Indonesia untuk berhujah di hadapan hakim-hakim mahkamah, Indonesia memerlukan satu asas alternatif dan subsidiariti, iaitu jika ICJ mendapati bahawa Konvensyen 1891 tidak mampu mengenakan kepada negara Belanda Indonesia kedaulatan ke atas Pulau Legitan dan Pulau Sipadan, mahkamah boleh membuat keputusan negara Belanda Indonesia mempunyai kedaulatan ke atas kedua-dua pulau tersebut berdasarkan asas bahawa mereka mewarisi hak milik berkenaan daripada Sultan Bulongan. Malaysia membuat hujah balas bahawa tiada apa-apa bukti yang menunjukkan Sultan Bulongan mempunyai sebarang kuasa ke atas Pulau Legitan dan Pulau Sipadan kerana kesultanan itu berkuasa hanya di atas daratan, manakala Pulau Legitan dan Pulau Sipadan kedua-dua terletak jauh di lautan, iaitu 42 batu nautika bagi Pulau Legitan dan 55 batu nautika bagi Pulau Sipadan. Malaysia juga telah mengeluarkan bukti yang disediakan oleh seorang pakar sejarah yang mengesahkan bahawa Bulongan hanyalah sebuah kesultanan kecil di pesisiran laut dan jajahan taklukannya amatlah terhad. Mahkamah tidak mengambil berat hujah Malaysia yang mengatakan bahawa ia mempunyai kedaulatan ke atas Pulau Legitan dan Pulau Sipadan kerana mewarisi hak milik secara turun-temurun menerusi satu siri perjanjian, tetapi ICJ mengiktiraf bahawa memang benar Malaysia telah berkelakuan sebagai tuan empunya Pulau Legitan dan Pulau Sipadan sekian lama dan telah melaksanakan tugas-tugas sebagai pentadbir ke atas pulau-pulau tersebut. Mahkamah menyatakan bahawa langkah-langkah yang telah diambil oleh Malaysia termasuk dalam membuat peraturan dan kawalan terhadap pengutipan telur penyu di Pulau Legitan dan Pulau Sipadan dan juga penubuhan kawasan rizab burung di Sipadan perlulah dilihat sebagai tingkah laku seorang pengawal yang mempunyai kuasa membuat peraturan pentadbiran ke atas wilayah-wilayah yang disebut nama-namanya secara jelas. Mahkamah membuat kesimpulan bahawa langkah-langkah tersebut dan beberapa aktiviti lain yang dijalankan oleh Malaysia walaupun tidak banyak merangkumi tempoh masa yang agak lama dan menunjukkan satu corak berkelakuan dan menzahirkan niat hendak melaksanakan fungsi-fungsi sebagai kerajaan yang memerintah ke atas kedua-dua pulau berkenaan. Walhal yang dikemukakan oleh Indonesia tidak mencukupi syarat untuk menzahirkan niat atau azam yang serupa terhadap pulau-pulau itu. ICJ menurunkan penghakimannya pada 17 Disember 2002 dan dengan undi majoriti 16 berlawan 1, mahkamah memutuskan bahawa kedaulatan ke atas Pulau Legitan dan Pulau Sipadan adalah kepunyaan Malaysia. Oleh demikian, nyatalah bahawa Malaysia telah memenangi kes ini atas asas efektifnya bersabit dengan Pulau Legitan dan Pulau Sipadan dan bukan atas asas ia mewarisi hak milik keturun-temurun menerusi satu siri perjanjian dengan negara-negara lain yang berkepentingan di kawasan itu. Kejayaan ini dicapai kerana wujudnya semangat kerja berkumpulan yang baik, termasuklah kerja-kerja penyelidikan yang mahkamah bertahun-tahun yang melibatkan pemeriksaan ribuan dokumen dan peta-peta zaman dahulu. Kerja penyelidikan ini telah dilakukan di arkib-arkib dan simpanan rekod di Sabah, Semenanjung Malaysia, United Kingdom, Amerika Syarikat, India dan Belanda oleh pegawai-pegawai Kementerian Luar Negeri, termasuk kedutaan besar Malaysia di negara-negara yang disebutkan di atas, Jabatan Arkib Negara, Jabatan Ukur dan Pemetaan, Kementerian Tanah dan Pembangunan Koperasi, Angkatan Tentera Laut, agensi-agensi kerajaan yang lain dan juga beberapa sarjana dan sejarawan dari universiti-universiti di dalam dan luar Malaysia. Saya berharap semua pihak perlu mengambil berat dan bertanggungjawab untuk terus menjaga Pulau Legitan dan Pulau Sipadan sebagai tanda menghargai jasa yang dilakukan oleh mereka yang bertanggungjawab untuk mendapatkan pulau tersebut.